Assalamualaikum dan salam sejahtera cikgu. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tugasan kami iaitu kesan pandemik COVID-19 terhadap kehidupan sosial pelajar. Kumpulan kami terdiri daripada 11 orang iaitu Wen Han, Jui Hao, Jun An, Xin Yi, Xin Yuan, Elvin, Brian, Daryl, Xuan Ming, Hong Yuan dan Zei. Ini merupakan isi kandungan pembentangan kumpulan kami dan seterusnya saya akan menjemput Joy Hao untuk membentangkan pendahuluan. Pendahuluan. Tema kajian kes kami adalah tentang penyakit coronavirus 2019 atau juga dipanggil sebagai COVID-19. Penyakit ini ditemui awal di Wuhan, ibu negeri wilayah Hubei di China pada Desember 2019. Berikut adalah tentang ciri-ciri penyakit COVID-19 ini. Penyakit ini boleh berjangkit dalam kalangan haiwan mamalia, iaitu manusia atau burung. Penyakit ini boleh merebak melalui titisan daripada pesakit yang menghidapi penyakit ini. Pesakit yang mempunyai penyakit ini juga akan mempunyai simptom jangkitan saluran pernafasan seperti bersin atau batuk. Terdapat pelbagai isu yang menjadi punca untuk merangsang penyakit ini merebak secara luas. Contohnya, ketidakkerjasamaan rakyat terhadap arahan pemerintah. Seterusnya, saya akan menjemput Lim Sini untuk membentang tentang sorotan kajian. COVID-19 adalah satu jenis penyakit yang telah merebak ke seluruh dunia. Setakat 28 hari bulan Oktober 2021, jumlah jangkitan sebanyak 245 juta dan jumlah kematian sebanyak 4.97 juta telah dicatat. Terdapat 4 varian coronavirus kini dikenali sebagai Alpha coronavirus dan Beta coronavirus yang berasal daripada kelawar dan spesies rodentia, manakala Gamma coronavirus dan Delta coronavirus yang berasal daripada spesies burung. Coronavirus adalah penyebab kepada berbagai jenis penyakit kronik pada kebanyakan haiwan, terutamanya ternakan dan haiwan peliharaan. Dengan manusia, mereka dianggap menyebabkan jangkitan pernafasan yang ringan sahaja sehingga tahun 2002 apabila beta coronavirus melintasi halangan spesies daripada kelawar ke spesies mamalia sebelum melompat ke manusia menyebabkan sindrom pernafasan akut teruk, permulaan wabak SARS. Beta coronavirus juga bertanggungjawab wabak sindrom pernafasan Timur Tengah MERS di Arab Saudi pada tahun 2012 dan Nova coronavirus yang menyebabkan pandemik penyakit coronavirus 2019 sekarang. Virus ini telah mengubah kehidupan semua manusia dalam jangka pendek dan juga jangka panjang. Ini telah memberikan negara, wilayah dan dunia kesan yang tidak dapat dipulihkan seperti pemberhentian aktiviti ekonomi, indeks pasaran saham jatuh serta sesetengah negara berada dalam keadaan kecemasan. Sekarang, Zei akan memberitahu kita beberapa virus yang melanda dunia dan sejarahnya. Severe Acute Respiratory System Syndrome atau SARS pertama kali muncul pada tahun 2002 di wilayah Guangdong, China Selatan. Setelah tercetusnya wabak di China, SARS merebak ke 26 negara di seluruh dunia dan menjangkiti lebih daripada 8,000 orang dan menyebabkan kematian sebanyak 770 orang sepanjang 2 tahun. Penyakit ini menyebabkan demam, menggigil dan sakit badan dan sering menjadi radang paru-paru, keadaan yang teruk di mana paru-paru meradang dan penuh dengan nanah, sehingga kini tidak mempunyai rawatan atau vaksin yang diluluskan. Seterusnya, Middle East Respiratory System Syndrome atau MERS telah tercetus di Arab Saudi pada tahun 2012 dan Korea Selatan pada tahun 2015. Penyakit ini menjangkiti unta sebelum merebak kepada manusia dan menyebabkan demam, batuk dan sesak nafas pada orang yang dijangkiti. MERS menyebabkan radang paru-paru yang teruk dan kadar kematian dianggarkan antara 30% dan 40%. Seperti SARS-CoV dan SARS-CoV-2, MERS tidak mempunyai rawatan atau vaksin yang diluluskan sehingga kini.
Kematian hitam bermula di Eropah pada Oktober tahun 1347 ketika 12 kapal dari Laut Hitam berlabuh di pelabuhan Sisilia, Messina. Wabuk tersebut yang dipercayai berasal dari Mongolia dan melanda seluruh Eropah, membunuh berpuluhan juta orang serta sebanyak 1/3 penduduk Eropah telah berkurangan. Wabak kematian hitam telah mengegarkan asas ekonomi secara langsung di Eropah pada abad pertengahan. Seterusnya saya akan menyerah kepada Brian untuk punca wujud COVID-19. Terima kasih Zai dan Sini yang telah menerang tentang sejarah COVID-19. Sekarang saya akan terus untuk menerangkan tentang punca wujud COVID-19. Kes yang pertama COVID-19 dilaporkan di Wuhan, China dan melompat ke tahun 2021. COVID-19 telah menjejaskan hampir 251 juta orang. Selain itu, ekonomi dan kesihatan sosial kita juga dijejaskan oleh penyakit ini. Untuk memerangi virus ini, penyelidik di seluruh dunia telah bekerja sama untuk mencari virus tersebut berasal dari mana. Artikel-artikel di web menunjukkan bahawa virus itu sebenarnya disebarkan dari kelawar kepada manusia. Yang utama, ini disebabkan oleh pasar-pasar Wuhan yang mempunyai haiwan eksotik yang sempit di dalam sangkar. Ini memberikan ruang untuk virus berkembang. Oleh itu, pasar-pasar tersebut telah ditutup dan penjualan haiwan eksotik telah dilarangkan. Coronavirus merupakan virus yang biasa dalam haiwan-haiwan. Dan ini, beberapa artikel yang berteori bahawa virus ini datang daripada tenggiling juga. Sekarang saya akan memberikan pembentangan ini kepada Daryl untuk bersambung terhadap punca wujud COVID-19. Terima kasih Brian. Virus menjadi lebih berbahaya apabila mereka belajar cara yang baru untuk merebak kepada manusia. Dengan manusia menghadapi lebih banyak haiwan liar, virus itu diberi peluang untuk bermutasi dan menjadi lebih menular. Salah satu punca hubungan rapat dengan haiwan liar adalah pembangunan manusia yang memusnahkan habitat liar. Walaupun penyebaran virus daripada haiwan kepada manusia tidak selalu berlaku, virus itu boleh merebak dengan cepat disebabkan oleh tingkah laku kita. Contoh-contoh yang boleh merebakkan virus adalah melalui darah, interaksi seksual, perkongsian makanan atau melalui udara. Virus tersebut yang merebak juga disebabkan oleh perkumpulan pada tempat yang sesak seperti bar, restoran, konsert dan acara sukan. Seterusnya saya akan menjemput Alvin untuk sambung membentang. World Health Organization iaitu WHO telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada 18 Mei 2020 di negara dan luar negara. Oleh sebab penularan COVID-19, kebanyakan pelajar diminta menjalankan pelajaran dalam talian. Mereka telah tinggal di rumah pada jangka masa yang panjang. Ini akan memberi kesan kepada kehidupan mental seseorang serta kehidupan sosial mereka. Kebanyakan aktiviti seperti pusat sukan atau gimnasium menutup. Oleh itu, kebanyakan orang berasa malas untuk bersukan di rumah. Ini telah meningkatkan risiko yang menderita penyakit. Slide seterusnya. Kesan kedua ialah ini akan memberikan kesan kepada kehidupan sosial mereka dengan rakan sebaya. Kebanyakan aktiviti seperti badminton, berjoging dan mendaki gunung telah dihentikan. Ini mungkin akan membawa perasaan kebimbangan atau kemurungan terhadap seseorang. Seterusnya, saya akan menjemput Hong Yuan untuk membentang. Untuk aspek keluarga, masa pelajar-pelajar bersama ahli keluarga telah dinambakan kerana COVID-19 menyebabkan pergerakan setiap individu terbatas. Pelajar universiti, sekolah rendah atau sekolah menengah juga menjalankan kelas atas talian. Ibu bapa yang sering sibuk bekerja dapat meluangkan masa berkualiti dengan ahli keluarga semasa bekerja di rumah. Ini dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan dan memajukan mental dan emosi seseorang. Hubungan mereka akan menjadi lebih mesra.
Semangat perpaduan pelajar-pelajar di dalam komuniti juga dapat dicapaikan. Hal ini kerana pelajar akan membantu jiran-jiran mereka kalau jiran-jiran menghadapi kesukaran. Semangat ini dapat disebarkan oleh pelajar kepada masyarakat dan menyampaikan perpaduan di dalam komuniti. Slide seterusnya. Untuk aspek komunikasi, kebanyakan komunikasi antara pelajar dan rakan-rakan mereka adalah melalui alam maya. Contohnya, aplikasi Instagram, Facebook dan WhatsApp adalah sosial media yang paling digunakan untuk komunikasi. Sekarang saya akan menserahkan kepada ahli kumpulan saya untuk penerangan lanjut. Metodologi kajian merupakan satu sistem untuk mengumpul dan menganalisis data mengenai tajuk yang perlu dikaji. Dalam kajian ini, kita menggunakan kaedah kuantitatif iaitu pentadbiran suara selidik dalam talian bagi mendapatkan maklumat yang lebih mendalam dan menyeluruh. Seterusnya, saya akan menjemput Jun An untuk membentang. Terima kasih, Sherming. Berdasarkan serta pai di atas menunjukkan bahawa kegerapan orang respon memberi perhatian terhadap isu-isu COVID-19. Terdapat 43% iaitu seramai 23 orang respon memberi perhatian sekali selepas beberapa hari. Manakala terdapat 37% iaitu seramai 20 orang respon memberi perhatian pada setiap hari. Selain itu, terdapat seramai 9 orang respon memberi perhatian pada setiap minggu dan 1 orang respon memberi perhatian setiap tahun dan tidak pernah memberi perhatian. Slide seterus. Tindak balas yang dikumpulkan menunjukkan pemilihan yang tertinggi adalah sebanyak 16 orang respon, iaitu 29 tidak pernah melibatkan diri dalam aktiviti sosial seperti bersenam semasa pandemik. Manakala terdapat 13 orang respon melibatkan diri dalam aktiviti sosial beberapa kali seminggu. Selain itu, terdapat 12 orang respon bersenam sekali seminggu dan sebanyak 12 orang respon bersenam sekali sebulan. Akhirnya, terdapat 2 orang respon bersenam setiap hari. Next slide. Terus. Berdasarkan serta di atas, kami mendapati peratus jawapan tertinggi adalah 25 orang respon boleh mengikut proses pelajaran dalam talian, manakala seramai 16 orang respon berasa sederhana dengan mengikut proses pembelajaran dalam talian. Selain itu, senarai 7 orang berespon berasa paling boleh mengikut dan 4 orang respon berasa tidak boleh mengikut proses pelajaran dalam talian. Akhirnya, hanya 2 orang respon berasa paling tidak boleh mengikut proses pelajaran dalam talian. Sebanyak 15 orang respon bertemu dengan kawan lama setiap hari semasa pandemik, manakala terdapat 14 orang respon bertemu dengan kawan lama sekali sebulan. Di samping itu, terdapat 10 orang respon tidak pernah bertemu dengan kawan lama dan sebanyak 8 orang respon bertemu dengan kawan lama sekali sebulan dan beberapa kali seminggu. Seterus. Terdapat 18 orang respon tidak mengenali kawan baru dalam kelas dan seramai 6 orang respon mengenali 5 ke atas kawan baru dalam kelas. Selain itu, seramai 6 orang respon mengenali 2 dan 4 kawan baru dalam kelas, dan di samping itu hanya 4 orang respon mengenali 3 kawan baru dan 3 orang respon mengenali seorang kawan baru. Akhirnya hanya seorang respon mengenali 5 orang kawan baru dalam kelas. Seterus. Berdasarkan serta di atas, kami mendapati sebanyak 31 orang respon menghubungi ahli keluarga orang respon setiap hari dan 10 orang respon menghubungi ahli keluarga beberapa kali seminggu. Di samping itu, terdapat 10 orang respon menghubungi ahli keluarga sekali seminggu dan sebanyak 3 orang respon menghubungi dengan ahli keluarga sekali seminggu. Akhirnya, terdapat tidak ada respon tidak pernah menghubungi dengan
ahli keluarga mereka. Seterusnya menjemput Wan Han untuk membincangkan. Terima kasih Junan. Tanpa membuang masa, saya akan membentangkan bahagian perbincangan kami. Berdasarkan respon bahagian A, iaitu latar belakang responden, kami mendapati semua responden merupakan warga negara dan kebanyakan responden merupakan pelajar universiti dari bidang yang berbeza dan berumur dari 18 hingga 20 tahun. Seterusnya. Selain itu, berdasarkan tindak balas bahagian B, iaitu latar belakang terbentuknya COVID-19, kebanyakan responden telah memberi perhatian terhadap isu-isu COVID-19 melalui media sosial. Dan mereka mempunyai ilmu pengetahuan tentang COVID-19 seperti simptom penyakit COVID-19, langkah pencegahan penyakit COVID-19, dan lain-lain. Seterusnya. Di samping itu, respon daripada bahagian C, iaitu punca-punca COVID-19, telah menunjukkan pelajar memahami tanggungjawab mereka dan perbuatan yang akan menyebabkan penularan wabak COVID-19 ini. Seterusnya. Akhir sekali, bahagian terakhir adalah tentang kesan COVID-19 terhadap kehidupan sosial pelajar. Daripada respons kedua-dua bahagian ini, kami mendapati pandemik COVID-19 telah menjejaskan kehidupan sosial pelajar kerana pelajar-pelajar perlu menghadiri kelas berpanjangan dalam talian dengan menggunakan komputer walaupun mereka telah menghadapi beberapa cabaran seperti masalah Wi-Fi, masalah alat elektronik dan lain-lain. Tambahan pula, pandemik COVID-19 juga mendatangkan beberapa kesan positif seperti menambahkan masa bersenam, belajar memasak, masa bersama dan menghubungi ahli keluarga dan lain-lain. Tetapi, pandemik COVID-19 juga mendatangkan beberapa kesan negatif seperti meningkatkan kekeraban pelajar menggunakan alat elektronik, mengurangkan peluang pelajar untuk mengenali kawan baharu, menimbulkan stres pelajar, dan lain-lain. Seterusnya, saya akan menjemput Xing Yue untuk menyimpulkan perbincangan kami. Terima kasih Wan Han. Akhirnya saya akan membentangkan tentang kesimpulan. Kami telah mencapai objektif melalui kajian lepas dan respon dari pelajar Malaysia. Melalui kajian ini, kami mendapati bahawa semua pelajar mempunyai perspektif dan pemahaman yang berbeza tentang virus ini. Selain itu, virus ini boleh menjejaskan masa depan mereka kerana kehidupan sosial mereka tidak berkesan dan mereka juga tidak dapat memberi tumpuan semasa kelas dalam talian. Oleh itu, dalam negara bertamadun dengan 3 kaum berbeza bersatu bersama, kita semua harus bekerjasama untuk menyelesaikan masalah ini dengan mengikuti arahan dan membantu menjadikan Malaysia tempat yang lebih baik. Itu sahaja untuk perbincangan kami. Sekian, terima kasih.